Saya nak ini memang perkara pertama yang kita akan sebutkan pada malam ini. Di sini saya ada bawa asanid al-misriyin. Asanid al-misriyin. Al-Azhariyun tahulah. Ustaz Helmi tahu, Ustaz Abdul Rahman tahu. Asanid al-misriyin karangan Dr. Usamah Al-Azhari. Perkara ini selalu saya sebut kepada pelajar bila kita bincang isu ni. Bila kita sebutkan perkara ni, sekadar sebutlah sebagai tambih. Iaitu di dalam biodata Dr. Ali Jumaah. Dalam biodata Dr. Ali Jumaah, apa kata Dr. Usamah? وَقَدْ ذَكَرَ لَنَا مَرَّةً أَنَّهُ سَأَلَ الْعَلَّامَةَ الشيخ محمد خاطر مفتي الديار مصرية سابقا عن المقادير المذكورة في كتب الفقه وخصوصا الدرهم والدينار وما أشبه فقال الشيخ لا أدري ولكن سل الصاغة. Dr. Ali Jumaah pernah menceritakan kepada perajalnya, di antaranya Dr. Usamah, saya pernah bertanya, Dr. Ali Jumaah mengatakan, saya pernah bertanya kepada Syekh Muhammad Khatir. Beliau ini mantan mufti Mesir. Beliau bertanya kepada guru beliau tentang kiraan-kiraan, timbangan-timbangan, sukatan-sukatan syarak yang ada disebut dalam kitab fiqh. Khususnya, apakah yang dimaksudkan dengan dirham? Apakah yang dimaksudkan dengan dinar? Maka Syekh menjawab, la adri, saya tidak tahu. Syekh menjawab, la adri, saya tidak tahu. Nampak? Ini mufti Diyar Misriyah ketika itu, Syekh Muhammad Khatir. Kemudian, tetapi kamu boleh tanya sorah, tukang tempa. Tanya tukang tempa, mungkin dia boleh jawab. Fa inna indahum khibratan bil mawazin wal maqayis. Kerana di sisi mereka ada pengetahuan berkaitan dengan timbangan dan juga sukatan dan ukuran. Qala syekhuna fasa'altu saghah falam ya'rifu. Kata Dr. Ali Jumaah, lalu saya telah bertanya kepada tukang tempa, mereka pun tak tahu. Fantabahtu min yaumiha ila amrin muhimmin jiddan. Maka pada hari itu saya tersedar kepada satu poin yang sangat penting. Apa dia? Wa huwa anna kulla mas'alatin syar'iyyatin yatawaqqafu fahmuha ala aslin fi ilmin akhara adhhab li adrusaha fi dhalika al-ilmi awalan thumma arji' li qira'atiha fi kutubil ilmi syar'i. Aku dapat belajar satu perkara, iaitu masalah syarak yang untuk memahaminya perlu kita tahu ilmu lain. Maka aku kena belajar ilmu tersebut dahulu, barulah aku mempelajari masalah tersebut dalam kitab syarak. Ni Dr. Ali Jumaah punya himmah lah. Lalu Dr. Ali Jumaah berkata, aku telah mempelajari ilmu kimia, aku telah mempelajari ilmu riyadah. Riyadah ni maksudnya ilmu matematik. Dan aku mempelajari tentang falsafah. Aku belajar falak, aku belajar muzik. Aku mempelajari ilmu pentadbiran. Aku mempelajari ilmu undang-undang dan lain-lain. Nampak? Syekh Dr. Ali Jumaah ajar kita telah tunjukkan kita satu laluan yang sangat susah lah. Maka beliau melihat kepada ada setengah keadaan kita kena tahu juga ilmu yang kita panggil ilmu dunia sebagai pembantu untuk kita faham ilmu syarak. Sehingga Dr. Ali Jumaah ni buku tentang muzik pun dia baca. Buku tentang not muzik pun dia baca. Tentang apa? Not muzik. Okey? Kita ni maksudnya semua lah. Kitab syarak pun tak baca. Kitab muqarrar tak baca. Tak payah cerita lah ilmu luar. Kitab muqarrar tu, kitab yang sepatutnya pun kita tak halusi. Jadi sebenarnya banyak lagi kerja yang kita kena buat. Kurang mutalaah, kurang membaca. Jadi ulama' ni dia tak boleh tak membaca. Dia perlu ada tawassu'. Dia perlu ada tawassu'. Ustaz Abdul Hamid ketika kami khatam Bukhari mengingatkan bahawasanya apabila kita baru habis belajar, kita baru dapat pisau, kan? Misalnya
Jadi pisau tu kena diasah, kan? Kalau tak, pisau tu pisau je lah, tak boleh nak potong. Jadi itulah. Mesti kena ada kitab yang kita target untuk khatam, sentiasa ada peningkatan. Mesti ada upgrade. Mesti ada upgrade dalam ilmu kita. Jadi kalau kitab yang mukarrar pun tak baca, tak payah ceritalah pelajaran-pelajaran yang lain, kan? Ini kelemahan kita semua lah yang kita perlu baiki, supaya kita ini sentiasa ada peningkatan. Peningkatan kena ada. Sebenarnya zaman lepas belajar lah zaman belajar sebenar. Zaman dah lepas habis belajar adalah zaman untuk belajar. Sebenarnya waktu kita belajar dulu, otak kita ni kadang otak budak-budak. Dia tak serius sangat belajar. Main-main. Kemudian otak kita tak matang, kurang pengalaman. Bila kita dah habis belajar, kita dah dewasa sedikit, dah tak ada fikir sangat nak main. Dan kita mempunyai pengalaman hidup yang berbeza, sekitaran berbeza, tambah lagi orang yang dah mengajar. Orang yang dah belajar, mengajar. Maka di situ sebenarnya waktu yang sedap untuk belajar, kan?